الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah kita sama-sama bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan bih. Rabbi yassir wa a'in ya karim waftah bil haqq wa antal fattahul alim ya fattah ya alim. Iftah alaina fathan mujiba ya fattah ya alim. Iftah alaina fathan qariba ya fattah ya alim. Iftah alaina fathan muniba. Alhamdulillahil wahidil jawadil wahidil qahhar wahidil hannan wal mannan الذي قد بعث محمدا خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم برسالته خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واليوم الآخر. اللهم بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووفي لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الجنة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan izinnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dengan memilih kita untuk berada di dalam taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin hadirat mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama, beberapa bulan kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabqa baitan lil arab fitnatan. Tidak akan sunyi rumah-rumah orang Arab itu daripada fitnah. Maksudnya Arab itu mewakili semua rumah-rumah orang Islam. Orang Islam dan seluruh manusia ada ujian seperti mana ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita beberapa bulan yang lepas. Kita duduk dalam keadaan takut, kita duduk dalam keadaan pakat masing-masing takut sesama kita. Takut sesama kita. Orang yang kita kasih pun orang yang duduk serumah dengan kita pun kita takut dengan dia. Sebab Allah Subhanahu wa taala datangkan suatu wabak yang wabak tersebut boleh meragut nyawa sesiapa sahaja. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang berada di bumi Malaysia ini Allah Subhanahu wa taala angkatnya dengan cepat. Mungkin ada daripada kalangan kita yang doanya didengari oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, bukan pasal kita takat pandai kawal wabak ini sahaja, tapi ianya juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diberikan ujian itu, dan dalam ujian itu, dalam masa PKP hari itu ni, masing-masing ni berkobar-kobar, masing-masing ni meruntun jiwa, masing-masing ni semua ni rasa macam nak rabat pagar masjid pun dah. Nah, memang macam tu lah. Tapi tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan apabila kita ini dah Allah Subhanahu wa taala izinkan kembali datang ke rumah Allah, kembalilah kita dengan keadaan bersih, suci hati kita, datang dalam keadaan ini mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itulah nasihat daripada saya kepada tuan-tuan dan juga kepada diri saya sendiri. Insya-Allah kita sama-sama kembalikan keadaan kita ini, imarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat meredakan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Hari ini kita sambung kitab kita, kitab Sakaratul Maut. Itu gerbang menuju akhirat. Kitab Sakaratul Maut itu muka surat 48, muka surat 49. Kita baca dah satu sikit, kita sambung sikit. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fi darain thumma amin amin ya rabbal alamin, amma ba'd. Hari itu kita masuk bab faktor-faktor yang dapat mengingatkan kita kepada kematian. Ada 3 perkara yang boleh mengingatkan kita kepada kematian. Yang pertama hari itu ni, ziarahilah kubur dan perbanyakkanlah berziarah. Ziarahilah kubur dan perbanyakkan berziarah. Itu pada satu ketika Nabi SAW larang ziarah kubur. Kemudiannya Nabi SAW menganjurkan pula untuk kita ini ziarah kubur dan perbanyakkan kita ini ziarah kubur dan ingat kepada kematian. Nah, ingat kepada kematian. Dan kita sambung sikit kisah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu seorang khalifah yang zuhud. Nah, kita ni bila dengar jadi khalifah ni zuhud mai kat mana? Jadi pemimpin ni zuhud mai kat mana? Yang kata Umar bin Abdul Aziz ni Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepadanya. Nah, Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 682 dan wafat pada tahun 720. Dan dia adalah daripada kalangan khalifah Umayyah. Khalifah Umayyah. Cuma berbeza dia ni dengan khalifah Umayyah yang lain. Bila naik saja dia, antara yang dia buat ialah dia minta supaya rakyatnya menurunkannya. Rakyatnya turunkan dia daripada takhta kalau sekiranya mereka ini tak puas hati dengan pemerintahan. Tu yang kata nama zuhud tadi. Yang kata khalifah Umar bin Abdul Aziz ni cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Bukan takat tu saja, dia juga mengagih-agihkan tanah milik Bani Umayyah. Pada ketika itu Bani Umayyah ni terkenal dengan tanah-tanah yang banyak. Tapi bila dia ni memerintah jadi khalifah hanya lebih kurang 3 tahun, macam tu saja, 2 tahun setengah 3 tahun. Tapi dia ambil tanah-tanah daripada kalangan ahli keluarganya ataupun tanah milik Umayyah tu, kemudiannya dia buat apa? Dia agih-agihkan, dia hadiah-hadiahkan kepada rakyatnya yang tak ada tanah, yang miskin. Bukan takat itu saja, daripada kalangan saudaranya, adik-beradiknya, saudara yang terdekat dengannya yang mempunyai banyak simpanan emas, dia minta supaya emas-emas itu diberikan kepada perbendaharaan awam supaya boleh digunakan untuk rakyatnya. Dan kemudian dia hidup dalam keadaan sederhana, tidak seperti mana khalifah-khalifah yang sebelum tu. Inilah kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan apabila Bani Abbasiyah memerintah, ulama-ulama dan juga pemerintah Bani Abbasiyah, apa dia berkata? Kami ni Abbasiyah ni memerintah ni hebat juga. Bani Abbasiyah ni pun hebat juga memerintah. Tapi kami tidak mempunyai seorang, walaupun seorang daripada kalangan kami yang menjadi khalifah yang mereka ini seperti Umar bin Abdul Aziz. Abang kata zuhudnya, yang kata tadi bila kita baca zuhud ni, zuhud tahu mana? Tentulah zuhudnya dan kehidupan Umar bin Abdul Aziz yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya keistimewaan. Apa dia keistimewaannya? Dia ni banyak ingat kepada kematian. Salah satunya ialah dia ni banyak ingat kepada kematian. Setiap hari dia memikirkan tentang bagaimanakah kehidupan alam barzakhnya. Kita ni tuan-tuan ingat tak alam barzakh kita ni? Alam barzakh yang pasti semua kita kena hadapi.
Kita duduk-duduk kita ni, kita ingat dah alam barzakh. Yang kita ingat, kalau ada orang nak jual tanah, kita nak beli. Kalau ada orang nak jual kereta hak kita berkenan, kita nak beli. Kalau ada orang perempuan hak kita berkenan, kita kira nak kahwin, dan tu kita nak. Tapi hak ingat mati ni berapa ramai? Tak ramai pada kalangan kita yang ingat akan alam barzakh yang sedang menanti kita. Hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Iaitu seorang khalifah yang zuhud. Solat Aid bersama orang-orang tatkala ia keluar. Tatkala ia keluar dan melewati perkuburan, ia berdiri dan menangis tersedu-sedu, kemudian berkata, "Wahai manusia, ini kubur datuk dan nenekku." Masa tu di mana? Di Madinah. Di Madinah. Dia kata, "Ayah, ibuku, saudara-saudaraku dan tetanggaku. Apakah anda tahu apa yang diperbuat kematian terhadap mereka?" Kemudian ia menangis tersedu-sedu. Siapa? Umar bin Abdul Aziz, khalifah ni, menangis. Lalu orang-orang bertanya, "Apakah yang dilakukannya, wahai Amirul Mukminin?" Dia tanya, "Kematian ni buat apa? Yang kamu nak sebut tentang kematian ni, wahai khalifah, apakah kematian itu boleh buat kepada orang yang mati?" Ia menjawab, jawab Umar bin Abdul Aziz, "Kematian berkata, sesungguhnya aku telah mencungkil kedua-dua kelopak matanya dan memakan kedua-dua matanya. Aku memisahkan kedua-dua telapak tangannya dari bahunya, kedua-dua bahu dari kedua-dua lengannya, kedua-dua lengan dari pundaknya, daripada bahunya, tengkoknya, kedua-dua telapak kaki dari kedua-dua betisnya, dan kedua betisnya dari kedua lututnya, serta aku benar-benar telah memisahkan segala sesuatu." Ini yang kata kematian ni. Innal maut zikru hazimil lazat. Sesungguhnya kematian itu akan memutuskan kelazatan, kenikmatan. Cita-cita kita semua akan putih ketika kita ini diundang kematian, didatangi kematian. Masuk pula dalam kubur, bukan cakap tu. Ulat-ulat, binatang-binatang ni akan mula memisahkan jasad-jasad kita, memisahkan tulang-tulang kita dengan tulang yang lain, memisahkan anggota panca indera kita dengan panca indera kita yang lain. Macam mana disebut dalam kitab ni, dia kita memisahkan mata dengan kelopaknya. Maksudnya apa dia? Bila ulat mai, dia buat keluar mata kita daripada kelopak mata. Lah ni duk elok, dia buat keluar. Kemudian dia memisahkan jari dengan jari yang lain. Dia memisahkan jari dengan tangan, memisahkan bahu dengan bahu, memisahkan telinga dengan muka, bahagian muka, memisahkan segala-galanya yang ada pada jasad, pada tubuh kita, pada muka kita, pada badan kita. Itulah kematian yang akan datang kepada kita. Sebab itu Nabi SAW peringatkan kita, "Aktsiru zikru hadzimil lazat." Perbanyakkanlah kamu ingat akan kematian. Ingat akan kematian. Orang yang ingat mati ni, untung dia sebab dia dikira sedang bersedia untuk mati. Sebab kita tak tahu yang kita mati ni nak mai, kita tak tahu macam mana bentuk, yang macam mana nak mai kat kita. Hari tu ni masa mai Covid tu, pakat duk takut lah. Pakat duk bimbang. Dengar aja ada orang mati, teringin nak pergi tengok, tapi yang dalam hati tu tak mau pergi tengok tu lebih banyak daripada nak pergi tengok. Kadang-kadang tu walaupun adik-adik dekat ni, kawan baik, nak pergi tengok, tapi dalam hati tu takut tu. Sebab apa? Sebab takut kepada mati. Sebab kita takut akan kematian, dan kita tahu kematian tu sudah dekat dengan kita sebab dia ambil orang-orang terdekat dengan kita. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, berusahalah untuk buat persiapan menuju kepada kematian. Kemudian dia kata ia menangis, dan semua orang menangis, baik yang berbakti maupun yang durhaka, baik orang yang hak jadi, orang yang menyokongnya, dan ada juga orang yang lawan dengan Umar bin Abdul Aziz ni. Umar bin Abdul Aziz ni orang yang zuhud pun, tuan-tuan. Bila jadi pemerintah dan dia berjaya melaksanakan banyak daripada hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat ni banyak dia buat. Banyak dia buat hukum-hukum syariat ni. Tapi ada daripada kalangan bangsawan Umayyah yang tak puas hati dengan dia. Sebab apa? Sebab dia ni hidup sederhana. Dia tak suka kepada kemewahan. Dia tak suka kepada keturunan dia hidup dalam keadaan mewah. Maka mereka ini pun mengupah orang untuk membunuhnya dengan meracunnya. Bila dia dapat tahu dia ni juga seorang yang pemaaf,
dia memaafkan orang yang meracunnya, orang yang diupah untuk meracunnya. Itu dia antara kelebihan Umar bin Abdul Aziz. Walaupun pemerintahannya singkat, tapi dia memberi kesan sampai hari ini disebut-sebutkan. Dan ada satu kitab dia cerita tentang dua Umar. Itu sebenarnya Umar itu Umar moyang kepada Sayyidina Umar Al-Khattab dan juga Umar bin Abdul Aziz. Dua Umar ini yang hebat, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai contoh teladan kepada kita. Nasihat-nasihat inilah yang memberi pelajaran yang tidak akan anda lalaikan selamanya. Anda harus berdiri di sisi kubur walaupun sekali dalam seminggu. Ini dianjurkan kita ni, dibagi nasihat dekat kita, pergilah sampai di kubur beri salam. Assalamualaikum ahlul diyar. Bagi salam dekat orang yang duduk di kubur. Kemudiannya kita masuk dan kita doakan mereka. Sal rabbak, sal rabbak, sal rabbak. Istaghfiru li akhikum. Nabi kata, mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah. Istaghfiru, mohonlah keampunan bagi ahli keluarga saudara kamu. Istaghfiru li akhikum, mohonlah keampunan bagi pihak saudara kamu, ahli keluarga kamu. Jadi kita ni tuan-tuan, pergilah ziarahlah kubur. Ziarahlah kubur, jangan buat pesta sudah. Pergilah ziarah kubur. Kemudiannya tak kira lah, lebih-lebih lagi kubur mak ayah kita, lebih-lebih kubur saudara terdekat dengan kita, sahabat-sahabat kita. Pergi ziarah tu bukan apa? Bukan apa? Supaya apa? Supaya kita ini ingat akan kematian. Tuan-tuan, bayangkan alam barzakh yang begitu gelap, alam barzakh yang kita tak dapat bayang dengan akal kita, tak dapat kita bayangkan dengan otak kita, tak dapat kita nak lintaskan dengan hati kita ni. Wallahu a'lam bagaimanakah bentuk alam barzakh yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia kata sekali dalam seminggu untuk mengingat ayahmu, paman dari pihak ayahmu, paman dari pihak ibumu, ibumu dan nenekmu, anda mengingat orang-orang yang telah mati. Jadi dia suruh kita pergi ingat orang yang telah mati. Itu yang pertama, nasihat yang pertama untuk mengingat akan kematian, ziarah kubur. Yang kedua, kita ringkas lah. Kalau kita mengaji cara PKP ni macam ni lah, kita tak urai panjang-panjang lah, insyaAllah. Yang keduanya, bacalah kitab Allah dengan tadabbur, iaitu perenungan, dan cubalah untuk menangis, berbuat tangis walaupun kamu sebenarnya tidak menangis. Jadi baca Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, lah ni memang kita sibuk dengan baca WhatsApp, kita sibuk dengan baca mesej, kita sibuk dengan baca surat abang, Instagram, blog, macam-macam lah. Duk kelang kabut dengan TikTok lah ni, duk kalut dengan TikTok lah macam-macam. SOP ada keluar hari ni, kita memang duk baca selalu lah. Sekali keluar baru duk baca tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni kalau boleh setiap hari, kalau boleh bukan sekali lah, kita baca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Sebab tidak ada teman yang setia melainkan Al-Quran. Iqra'ul Quran ya'ti fi yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Quran ini akan jadi teman rapat kita, akan jadi teman setia kita. Ingat, bila kita masuk kubur, antara amalan-amalan yang akan datang, semua amalan mai, termasuklah Al-Quran. Bila datang sahaja Al-Quran, Al-Quran ini akan kata kepada malaikat yang ada dalam kubur, ana sahibuka, aku ni sahabat kamu. Kita tanya, man anta, siapa kamu? Quran mai kat kita, kita duduk dalam kubur, ana sahibuka. Quran kata, aku sahabat kamu, aku rakan kamu, aku kawan kamu. Kita pun parti tak pernah ada pun rupa kawan macam tu. Ana sahibuka. Kemudiannya berkata, ana Al-Quran. Dia kata, akulah Al-Quran yang kamu baca, Al-Quran yang kamu tadabbur, Al-Quran yang kamu mengaji tafsir padanya, Al-Quran yang kamu mengaji tajwid padanya, Al-Quran yang kamu dhabitnya, Al-Quran yang kamu tulisnya, Al-Quran yang kamu ukirnya, Al-Quran yang kamu hafaznya. Al-Quran itu datang. Setelah datangnya Al-Quran, kita dalam keadaan takut. Sebab bila mati ni ada dua perkara. Kita bisa sebut dalam kuliah kita ulang.
Bila mati ni akan berlaku dua perkara apa dia? Khafu apa dia? Takut. Tahzanu, kemudiannya apa dia? Khafu, takut dan juga sedih. Nah, bila masuk dalam alam barzakh ni, tak pernah kita masuk ke alam barzakh. Masuk dalam liang duk turun mayat tu biasalah, yang tu liang lah. Ni alam barzakh. Masuk dalam alam barzakh ni kita tak biasa masuk. Masuk saja ke sana kita sangat takut, dan pada ketika itu tidak ada lagi peluang buat selama-lamanya untuk kita kembali ke dunia. Nah, bila tak ada peluang untuk kembali ke dunia, tuan-tuan ingatlah, bila tak ada dah peluang lah ni, hak umur kita lah ni, ada tak peluang nak kembali umur 20 pun tak boleh dah. Lah ni nak kembali balik umur 15 tahun, umur 17 tahun. Makan macam-macam ubat nak bagi jadi muda. Lah, macam-macam ubat. Ada hak buat pembedahan plastik nak bagi muka sama macam mana umur 17 tahun. Tak boleh sama dah. Sebab jasad kita tua, tubuh kita tua. Nah, kita buatlah macam mana pun, lah ni duk hidup ni pun kita tak boleh nak buat, nak balik kepada umur 20. Nak balik kepada umur 30, nak balik kepada umur 40 tahun. Tak boleh dah. Nah, bayangkan ketika kita berada di barzakh, lebih-lebih lagi lah kita tak boleh nak patah balik duduk atas dunia. Pada ketika kita berada di alam barzakh itu, dalam keadaan takut, dalam keadaan sedih. Takut pasal apa? Takut sebab tak pernah menghadapi alam barzakh. Sedih sebab apa? Sedih sebab adik-beradik tinggal kita, isteri yang kita kasih tinggal kita, suami yang kita sayang tinggal kita, anak-anak yang kita harap doakan kita tinggalkan kita, lupa mendoakan kita. Berapa hari orang nak ingat nak doa kat kita, tuan? Pulun buat amal ibadat. Pada ketika itulah datanglah Al-Quran, yang kalaulah sekiranya ketika hidup kita ini kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Datangnya Al-Quran, Al-Quran dengan senang dia menyebut ana sahibuka, aku ni sahabat kamu. Jangan kamu takut. Nah, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Nah, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Sebab apa? Pada ketika ini dia kata ana jali suka hatta yaqimu rabbuka sah. Masa inilah bahawa kita ada sinar kebahagiaan. Kita rasa bahagianya, kita rasa beruntungnya ketika hidup di dunia itu kita tidak pernah membiarkan Al-Quran. Kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Masa ni baru rasa penting. Lah ni duduk dengar kuliah ni pun kan bukan rasa penting sangat, no? Bukan rasa penting ke tak, penting, rasa penting dia tapi tak boleh rasa lagi. Tapi ketika berada di alam barzakh esok ni, siapa yang Al-Quran datang kepadanya dan Al-Quran itu kata ana jali suka hatta yaqimu rabbuka sa'ah, dialah orang yang paling bahagia pada ketika itu. Aku ini akan duduk bersama dengan kamu, aku akan jadi sahabat kamu, aku akan temani kamu hatta yaqimu rabbuka sa'ah, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah, banyak kalau kita nak cerita tentang kelebihan Al-Quran, jadi jangan lengah dah. Setiap hari tuan-tuan, kalau tak boleh istiqamah waktu subuh, waktu duha, tak boleh waktu duha, waktu zuhur, tak boleh waktu maghrib, waktu isyak, tak boleh waktu isyak dekat nak tidur lagi, tak boleh waktu dekat nak tidur lagi tengah malam. Jangan biar hari kita berlalu tanpa kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, sebagai bacaan kita, sebagai kitab yang kita tadabbur dan tartil pada setiap hari, sebab ianya akan datang dan memuliakan kita ketika di barzakh. Hadirin hadirat, mukminin mukminat dirahmati Allah. Muka surat 50 sambung. Umar radhiyallahu anhu berkata, jika anda tidak boleh menangis, maka cubalah untuk menangis. Baca Quran kemudian sambil menangis. Nah, air mata kita esok ni akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab ada satu kisah. Ada satu kisah ketika kita ini berjalan ke mahsyar, kita akan berhadapan dengan api dan kemudian kita berada di situ tu akan jumpa dengan api dan kemudian kita jumpa dengan lubang, no? Ada lubang. Dan situ kita berjalan ramai-ramai, Rasulullah paling hadapan, kita tak tahulah dia tahu mana. Ketika berjalan menuju ke mahsyar itu,
Dan kemudian api yang naik ni sebesar-besar bukit, besar gunung, bukan besar bangunan ni, besar bukit, besar gunung. Nah, kita tak boleh nak bayang. Pada ketika itu Nabi SAW berkata kepada api itu, wahai api, dia kata, takkan kamu nak bakar kami ni yang taat kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Api itu makin membesar, makin hebat, makin tinggi api itu naik. Kemudiannya berkata api itu, dia kata, ada daripada kalangan kamu, dia kata, yang mereka ini, api yang menjelerkan lidahnya, api yang besar itu pun kata ada daripada kalangan kamu yang mereka ini tidak taat kepada Allah, angkuh kepada Allah, jadi munafik, jadi fasik, jadi murtad, jadi kafir. Kemudiannya malaikat Jibril alaihi salam bawa suatu bekas yang berisi air. Nah, tak banyak dalam tu, tak banyak. Kemudiannya kata malaikat, ya Rasulullah, curahkan air ini ke dalam gaung tersebut. Rasulullah pun ambil dan kemudian dia curahkan masuk ke dalam gaung itu. Dan kemudiannya air tadi memadamkan dan ada kata meredakan api yang besar itu. Maka bolehlah kita, Rasulullah dan semua orang pada ketika itu melaluinya untuk ke mahsyar. Rasulullah pun tanya kepada malaikat, air apa yang kamu bawa? Itulah air mata umat-umatmu yang mereka ini menangis disebabkan takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jadi himpunlah air mata kita, bubuh dalam bekas yang akan dibawa oleh Jibril. Terus duk teriak pasal tengok TV, tengok cerita tak boleh balik raya kan hari tu ni, pakat teriak lah, pakat buat video call tak boleh balik raya, teriak pasal tak boleh balik raya, teriak tak boleh balik raya. Tak ramai hak teriak pasal Ramadan tinggal kita, tak ramai hak teriak pasal tak boleh jemaah sembahyang raya, tapi hak teriak sebab apa? Sebab tak boleh makan ketupat mak, tak boleh makan lemang, tak boleh kacau dua-dua sekali, ni sebab tu ya. Jadi kita buang air mata sebab tu. Jadi biarlah air mata yang kita titiskan itu disebabkan takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi bacalah dan renunglah sejenak serta hayatilah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepadamu taubat dan menggalikanmu kepada golongannya. Itu golongan orang-orang yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu habis yang kedua. Yang ketiga kita berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang soleh. Itu sebab dengan bergaul dengan mereka, rahmat daripada langit akan turun pula. Anda beroleh ketenteraman. Allah meliputimu dengan kurnia dan rahmatnya, dan dia membangga-banggakanmu di tengah-tengah para malaikat yang berada di sisinya. Orang-orang saleh lalu mengingatkan anda pada kematian dan pada kehidupan yang lain, yakni kehidupan akhirat. Mereka tidak melalaikan anda dari keduanya dan senda gurau dan permainan, sebagaimana yang dilakukan oleh selain mereka dari kawan-kawan yang tidak saleh. Hadirin hadirat mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingatlah kita ni bila kita duduk dengan kumpulan ataupun berteman dengan orang-orang yang soleh, Nabi pun sebut dah. Nabi kata apa? Ba'athahu Allahu fi yaumil qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Kita ni lah agak-agak boleh lah duduk dekat dengan Nabi. Bukan senang lah nak duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ni pun atas dunia ni pun kita nak duduk dekat dengan orang-orang soleh, orang ulama, tok guru pun bukan senang. Kadang-kadang kita rasa segan. Kadang-kadang kita ada juga yang rasa tak duduk dekat tak apa dengan tok guru ulama ni, dia tak rasa apa, dia tak rasa apa, dia kena duduk dengan orang-orang hak ada jawatan, hak ada pangkat. Dia fikir duduk dengan orang-orang ni lebih menguntungkan. Ada juga orang yang dia cuba untuk mendekati para ulama, tapi dia tak berkesempatan untuk mendekatinya. Tu atas dunia. Bayangkan esok ni di mahsyar, esok di akhirat. Adakah kita ini boleh duduk berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bolehkah kita nak duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hak yang semayang kita tak macam semayang Nabi, hak yang puasa kita tak macam puasa Nabi, hak yang akhlak kita tak macam akhlak Nabi, hidup kita tak macam hidup Nabi.
Mestilah jauh. Dengan hidup ulama pun kita jauh, apatah lagi dengan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekurang-kurangnya kita berkawan, berbaik-baik dengan orang yang soleh. Sekurang-kurangnya berada di dalam majlis ilmu bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang abid, orang yang baik akhlaknya. Duduk dalam majlis ilmu. Sekurang-kurangnya kalau duduk dalam majlis ilmu, contohnya saya ni tolong baca saja, bukan orang soleh, bukan ulama lah. Kita baca karangan para ulama, umpama kita berada dengan para ulama, insya-Allah. Nabi kata apa? Yub'atsukul, Nabi kata esok ni ba'athahullah fi yaumil qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Nah, ba'athahullah, akan dibangkitkan kita esok di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya fi zumratil fuqaha. Kita berada di bawah bersama dengan fuqaha. Siapa fuqaha? Orang-orang yang faqih, imam-imam, ulama-ulama yang hebat di dalam ilmu agama. Fi zumratil fuqaha wal ulama, dan kita berada di bawah payung para ulama. Nah, mudah-mudahan sekurang-kurangnya kalau kita nak jadi orang alim ni payah, lambatlah dengan umur, dengan masa, dengan keadaan ni. Nak jadi orang alim payah, nak jadi orang soleh pun berasa kita ni no. Nak jadi orang hak rajin buat ibadat cukup dah. Kalau ikutlah kita ada main mengaji ni, macam saya bisa sebut, sembahyang duha ni tak boleh tinggal dah kita ni. Kalau ikut sembahyang iring waktu solat tu tak boleh tinggal dah ni kalau ikut kita ni. Zikir la ilaha illallah, istighfar, kemudiannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, hak tu tak boleh tinggal dah kalau ikut-ikut ni kita ni, tak boleh tinggal dah. Nah, duha pun bukan takat 2 rakaat tu saja. Nah, duha bukan 2 rakaat tu saja, bahkan kita ni patutnya kena buat lebih lah. Nah, nak jadi abid pun payah, nak jadi soleh apatah lagi. Jadi kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, berusahalah, mudah-mudahan kita ambil kesempatan yang ada. Kesempatan yang ada. Jadi duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan kita baca apa yang dikarang oleh para ulama, apa yang dicatatkan oleh para ulama, apa yang dihuraikan oleh para ulama yang memberi faham kita akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri faham kita akan ayat-ayat Al-Quran, beri faham kita akan kata-kata ulama untuk menjadikan diri kita ini dekat kepada Allah. Esok ni mudah-mudahan kita akan bangkit fi zumratil fuqaha wal ulama. Sambung sikit. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dia merubah keadaan kita dengan keadaan yang lebih baik darinya. Dia itu kemudiannya mengembalikan kita dengan sebaik-baiknya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Wattaqu, takutlah kamu kepada Allah, iaitu pada satu hari kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin, maka akan dibalas kepada kamu dengan apa yang kamu lakukan, dan kamu tidak sama sekali akan dizalimi. Maksudnya esok ni pengadilan di akhirat itu sangat adil. Tidak ada sesiapa pun yang boleh buat naya dekat kita, melainkan apa yang kita buat itulah di dunia sebagai penganiayaan terhadap diri kita sendiri. Dan kemudian mendekatkan kita dengan golongan yang dicintainya, dicintai Allah SWT, menghiasi kita dengan iman, keyakinan dan ihsan, mengingatkan kita pada tempat kembali yang terakhir, yaitu alam barzakh dan juga alam akhirat, menjadikan kita sebagai orang yang mempunyai persiapan yang baik serta memelihara waktu, usia dan kehidupan kita. Jadi kita ni minta supaya Allah bagi kat kita ni, Allahumma ij'alna minal jannah bifadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Banyak berdoa kepada Allah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta banyak-banyak supaya diperelokkan ibadat kita, diperelokkan akhlak kita, diberi panduan kepada kita. Sesungguhnya dia kata dia maha kuasa atas hal semua itu. Salawat dan salam semoga sentiasa terlimpah atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 3 peringatan yang disebutkan dalam kitab ni, berkaitan tajuk yang kedua berkaitan dengan kita ni untuk
apakah perkara yang boleh menyebabkan kita ingat kepada kematian kita ni, kepada kita ni nak mati? Yang pertama, kita ziarah kubur. Yang kedua, kita tadabbur Al-Quran. Dan yang ketiga, kita berteman, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, iaitu para ulama, daripada kalangan ulama, daripada kalangan orang yang siddiqin, daripada kalangan orang yang baik-baik. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi antaranya tadi ni dalam kitab ni dia sebut tentang apa yang disukai oleh malaikat. Malaikat ni antaranya dia suka kepada orang yang berteman dengan orang-orang yang soleh. Malaikat ni bila kita mai duduk dengan orang-orang yang soleh, antaranya malaikat ni akan mai dan dia sonok tengok apabila kita berada dalam saf-saf. Hari ni kita saf kita macam ni lah, saf PKP ni. Jadi bila kita duduk dalam keadaan saf seperti ini, maka malaikat ini dia akan datang. Antara yang disebut oleh Nabi SAW, ju'ilat sufufuna ka sufufil malaikah. Jadi apa yang menyebabkan kumpulan-kumpulan manusia itu lebih baik daripada kumpulan yang lain apabila mereka ini duduk dalam saf-saf dan duduk dalam keadaan teratur. Maksudnya kehidupan hari ini, PKP ini ataupun COVID ini juga mengajar kita supaya hidup dalam keadaan teratur, hidup dalam keadaan bersih, hidup dalam keadaan tak penting diri kita sendiri, hidup dalam keadaan kita mematuhi peraturan. Jadi kita duduk dalam keadaan ini, mudah-mudahan yang juga disukai oleh para malaikat. Malaikat suka kita duduk dalam saf-saf, duduk dalam keadaan teratur. Ini nak didik kita semua. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai peringatan dan sebagai ulangan, kita ni bila kita nak mati ni, Nabi SAW sebut, yub'atsu kullu ummati ala ma ta'alih. Kullu 'abdin, ada satu riwayat kata yub'atsu kullu 'abdin ala ma ta'alih. Satu orang dia akan mati dan ujian-ujian yang akan mai dekat dia macam mana dia ketika di dunia ni. Ingatlah. Lah ni tuan-tuan balik timbang tengok, fikir tengok apa yang banyak kita buat dalam hidup kita. Kalau kita kaki tengok TV, esok ni akan mai lah artis-artis, akan mai lah rancangan-rancangan TV. Apa menentang apa? Drama sangat lah. Macam-macam. Hak rajin tengok hak masak-masak ni, esok tukang-tukang masak nanti mai. Masa nak mati esok ni, ujian yang akan mai dekat kita berdasarkan kepada apa yang kita suka buat ketika kita duduk sihat ni. Siapa yang suka? Siapa yang hidup dia ni suka apa? Suka dengan dunia ni, dunia akan mai dekat dia. Siapa yang dia ni hidup dia ni setiap saat bercita-cita nak ambil pangkat ni, sampai orang tak mau dia duk kira nak pangkat. Orang tak mau dah, pangkat tak mau dah, nak duk ligan juga pangkat. Kalau dia nak mati esok ni, pangkat akan mai dekat dia. Siapa yang dia ni suka emas, suka harta, esok emas akan mai dekat dia. Nak mati esok ni, iblis bawa emas depan dia. Iblis mai bersama dengan emas di hadapannya. Waktu saat sakarat tu, emas akan datang kepadanya. Pada ketika di dunia ni dia suka musuh dengan orang, musuh dengan orang tu, musuh dengan orang ni. Ketika nak mati esok ni juga, musuh-musuh itu akan datang kepadanya sebagai bayangan di mata dia. Siapa yang duduk atas dunia ni gila nak jadi masyhur, kan? Duk kira nak jadi masyhur, duk fikir macam mana aku ni nak jadi masyhur. Ketika nak mati, dia akan diuji, diberi fitnah dengan kemasyhuran. Duk atas dunia ni otak fikir pasal duit ringgitnya, istifadatul mal. Duk fikir macam mana nak melimpahkan harta benda dia. Pada ketika nak mati esok ni, dia main macam-macam harta benda dia, dia main duit ringgit dia. Duk atas dunia ni hidup dia fikir pasal wanita dia. Nak mati esok dia akan diuji dengan wanita-wanita yang main di mata dia. Duk atas dunia ni diuji dengan orang yang dia kasih sungguh dekat orang ni, melebihi kasih dia kepada Allah, melebihi kasihnya kepada baginda Rasulullah. Pada ketika itu juga akan datang dengan orang-orang yang dia kasih. Itulah ujian-ujian, itulah yang akan datang fitnah-fitnah kepada kita ketika saat-saat kematian. Jadi tuan-tuan, siapa yang hidupnya dengan ilmu, siapa yang hidupnya dengan majlis ilmu, siapa yang dia ingat dengan kematian, siapa yang dia tadabbur Al-Quran, siapa yang duduk dengan orang-orang yang soleh, insya-Allah di saat-saat dia nak mati esok ni, dia memang ingatlah tentang kubur dia, mailah tentang peringatan sakit
dalam keadaan sakarat itu, dia akan ingat akan alam barzakhnya. Dia akan ingat akan Al-Quran yang dibacanya. Al-Quran akan datang membantunya. Pada ketika itu akan datanglah ilmu-ilmunya, amalan-amalan yang dia buat, yang dia kutip daripada para alim ulama untuk jadikan sempadan hidupnya. Tuan-tuan, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sekarang itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada masa yang singkat ini insya-Allah memberikan teguran dan nasihat kepada tuan-tuan dan juga diri saya sendiri, supaya kita sama-sama, kita kalau boleh sama-sama lah, semua kita ni, terutamanya orang-orang yang jadi anak qaryah Masjid Pajak Song ni, dan juga orang yang duk ikut kuliah kita ni, insya-Allah kita semua ini bersama-sama. Tak, kita bukan saja berpisah ketika kita balik sekali lagi, bukan perpisahan kita tekat ni, bahkan kita ada hubungan lagi sampai di akhirat esok, insya-Allah kita bergerak bersama-sama, dan insya-Allah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita menjadi saksi di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita pernah berada di dalam majlis ilmu, pernah berada bersama-sama dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita ni kalau duduk dalam satu kumpulan dan semua kita rasa takut kepada Allah, takut kepada Allah, dan kita dihadiri bersama kita ini dengan malaikat. Malaikat ini akan bawa nama-nama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba-hambamu ya Allah yang takut kepadamu ya Allah, yang aku bawa nama di sisimu, akan dicatatkan nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itu, sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أهله علينا بالأمن والآمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله، ربي وربك الله، ربي وربك الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah.